Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi semua. Apa khabar? Moga murid-murid semua ceria pagi ni ya. Okay, hari ini saya akan menyambung pembelajaran kita. Okay, subjek Bahasa Melayu Komunikasi. Okay, cikgu akan menyambung pembelajaran yang lepas. Okay, kita masih lagi di bawah tema dan unit yang sama, iaitu tema 5, Sungai-ku indah dan bersih. Okay, unit 14, kepentingan sungai. Okay, hari ini cikgu akan menyambung pembelajaran kita. Okay, ada 3 aktiviti hari ini yang cikgu akan ketengahkan, iaitu yang pertama ialah aktiviti membaca bersama-sama. Kemudian jawab soalan pemahaman. Dan yang ketiga, lengkapkan ayat. Okey, kita pergi kepada aktiviti yang pertama, iaitu kemahiran membaca. Okey, sebelum tu murid-murid boleh lihat petikan yang cikgu hantar di dalam WhatsApp. Okey, boleh kita baca sama-sama. Okey, baca kemudian fahami petikan di bawah. Okey, sebab apa? Sambil membaca, cikgu nak murid-murid fahamkan petikan. Sebab selepas ini murid-murid dikehendaki menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan ini. Okey, kita baca sama-sama. Okey, sungai dan manusia. Okey, sungai merupakan sumber utama kehidupan manusia. Okey, maksudnya kat sini, sungai ni sangat penting pada manusia. Maksudnya manusia bergantung hidup kepada sungai. Okey, sungai membekalkan sumber air sebagai minuman, basuhan dan pengairan tanaman. Okey, murid-murid lihat okey. Apa fungsi sungai? Dia membekalkan sumber air, minuman. Okey, ada setengah-tengah kawasan yang masih menggunakan sungai sebagai sumber air utama. Tapi kalau macam kita, menggunakan juga sungai, tapi dia telah diproses menjadi air paip. Okey, selain tu sebagai basuhan. Okey, mungkin kat tempat kita ni tak ada Okey, kalau jauh pedalaman tu dia menggunakan sungai. Okey, basuhan maksudnya dia membasuh, mencuci pakaian menggunakan air sungai. Dan yang pengairan tanaman. Okey, ni biasanya sawah padi. Murid-murid tahu kan? Okey, kalau kat sawah padi ni dia memang menggunakan tali air daripada parit ataupun sungai. Kalau air tak ada, maka tak bolehlah padi tu hidup. Okey, kita sambung. Okey, selain itu, sungai turut membekalkan ikan sebagai sumber makanan kepada manusia. Okey, walaupun pembelajaran yang lepas ni cikgu dah terangkan kan. Maksudnya ada setengah orang yang jadi nelayan ni dijadikan apa? Ikan ni sebagai sumber makanan. Tapi kalau dah berlebihan tu, biasanya dia akan jual. Okey, jadi sumber pendapatan pula. Okey, kita sambung. Sejak zaman dahulu, sungai telah digunakan oleh manusia sebagai jalan perhubungan. Okey, kalau sebelum ni, zaman dahulu masa saya lahir lagi, okey, sungai ni penting sebagai jalan perhubungan. Maksudnya kat sini, kalau dulu jalan raya belum ada lagi. Jadi diorang ni nak pergi ke satu tempat menggunakan sungai. Itu jadi jalan hubungan utama. Okey, manusia boleh bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi dengan menggunakan laluan sungai. Itu yang tadi saya dah terangkan. Maksudnya nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat, okey, menggunakan laluan sungai. Taklah semestinya diorang ni berenang. Maksudnya nanti kat bawah ni awak akan tahu dengan menggunakan apa diorang bergerak di sungai. Okey, manusia juga menggunakan sungai untuk mengangkut pelbagai jenis barangan jualan dan dagangan. Okey, maksudnya sungai juga menjadi tempat apa? Jual beli. Kalau kat sini tak ada. Awak tengok kalau dekat Thailand tu masih ada lagi diorang duduk kat sampan, kat situ macam-macam diorang jual. Tu tradisi lama. Tapi masih lagi dikekalkan. Antara kenderaan yang digunakan termasuklah sampan,
rakit, tongkang dan bot. Okey, itu yang tadi cikgu terangkan. Macam mana dia orang menggunakan laluan sungai? Menggunakan sampan. Okey, rakit. Tahu bukan rakit? Rakit ni yang mungkin dibuat daripada buluh ataupun batang pisang. Okey, tongkang dan bot. Tongkang dan bot ni dia dah maju sebab dia menggunakan enjin lebih laju. Tidak memerlukan tenaga untuk mengayuh seperti sampan dan rakit. Okey, kita sambung. Kebanyakan kawasan pertempatan manusia dibangunkan berhampiran dengan sungai dan muara sungai. Bandar-bandar penting di negara ini mula dibangunkan berhampiran dengan sungai. Okey, Bandaraya Kuala Lumpur misalnya berkembang sebagai pusat perdagangan terpenting suatu ketika dahulu. Kedudukannya yang strategik, iaitu pertemuan Sungai Kelang dengan Sungai Gombak telah memudahkan pelbagai aktiviti dijalankan di sini. Strategik, apa maksud strategik? Maksudnya yang baik, yang bagus. Okey, kini sungai telah dimajukan sebagai tempat pelancongan dan rekreasi. Okey, kata kat sini, sungai sekarang dijadikan tempat pelancongan dan rekreasi. Okey, kalau siapa yang pernah pergi Sungai Melaka? Kalau murid-murid ingat, okey, river cruise. Maksudnya kat situ dia buat, maksudnya kita boleh menaiki apa? Bot, dia bawa kita menyelusuri Sungai Melaka. Dan di tepi-tepi itu ialah bangunan. Kat bangunan tu pula dia ada buat lukisan. Tu maksudnya sebagai apa? Sebagai tempat rekreasi, ada pelancongan. Maksudnya kita boleh sambil kita naik bot, kita boleh melihat keindahan tempat tersebut. Okey, lain sekali, sungai juga dijadikan tempat perkelahan serta aktiviti berkayak dan bersampan. Okey, banyak tempat-tempat aktiviti co-curriculum, pusat-pusat pusat co-curriculum ataupun tempat-tempat perkelahan. Contoh kalau macam air terjun ke apa, kat situ macam-macam ada aktiviti berkayak dan bersampan. Maksudnya sekarang ni sungai ni maksudnya dah jadi satu, telah dikomersialkan. Maksudnya tidak seperti dulu. Maksudnya macam-macam cara yang dilakukan untuk memastikan sungai ni terjaga. Okey, saya harap murid-murid faham dengan apa penerangan cikgu terangkan tadi. Okey, seterusnya, ni tugasan yang kedua. Okey, jawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Okey, yang pertama, apakah peranan utama sungai kepada manusia pada zaman dahulu? Okey, maaf, cikgu ada tersilap di situ. Okey, maksudnya pada zaman dulu, apa dia? Okey, murid-murid boleh tengok satu persatu petikan yang kita baca tadi. Okey, kemudian murid-murid boleh jawab. Okey, peranan utama sungai kepada manusia pada zaman dahulu ialah apa dia? Okey, cikgu tak nak bagi jawapan. Cikgu nak murid-murid cari sendiri. Okey, yang kedua, sungai memudahkan manusia bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Selain itu, manusia menggunakan sungai untuk apa? Okey, ada jawapan kat situ. Tengok perenggan demi perenggan. Okey, yang ketiga, apakah contoh jenis kenderaan yang digunakan di sungai? Okey, tadi pun cikgu dah terangkan. Okey, yang keempat, di manakah kebanyakan pertempatan manusia dibangunkan? Okey. Dan akhir sekali, kini sungai telah dimajukan sebagai apa? Okey, ada semua jawapan di dalam petikan. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab dengan betul. Okey, dan yang akhir sekali, kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Okey, lengkapkan ayat di bawah. Kau tengok nombor di atas tu. Tengok nombor 1. Okey, ada gambar apa tu? Bot digunakan sebagai pengangkutan air. Okey, kat situ dah ada gambar. Jadi murid-murid kena lengkapkan ayat di bawah. Okey, tengok contoh gambar apa tu? Bot. Okey, jadi bot digunakan sebagai pengangkutan air. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, tu gambar apa tu? Rasanya tak perlu cikgu jawab, murid-murid pun tahu gambar orang tu sedang apa kan? Okey, jadi murid-murid tulis siapa? Letaklah nama siapa, Ahmad ke siapa? Ahmad sedang apa? Di tepi sungai.
Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid dapat membuat tugasan dengan sempurna. Okey, jika menghadapi masalah, sila berhubung dengan saya. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semoga murid dapat menjawab dengan betul dan sempurna. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin kita berjumpa pada pembelajaran yang akan datang. Bye.